不行了，要出完了哦。哇，冇得收啊！冇得收啊！收一邊，收一邊！快啲，快啲！有。Jika ingin mengundi ikan jiging terhandal di pesisiran pantai yang dalamnya tidak melebihi 20 meter, ebek kapak yang begitu popular sejak kebelakangan inilah jawapannya. Walaupun laut cetek tidak kurang spesies handalnya, namun ebek kapak tetap spesies yang disanjung tinggi berdasarkan daya juangnya yang degil, populasinya yang stabil, saiznya yang besar, taburannya yang khusus serta respon positifnya terhadap jig besi. Berbeza dengan spesies terhandal laut cetek yang lain, taburan ebek kapak amat terhad. Sehingga sekarang, cuma perairan Terengganu dan Pahang yang berada di pantai timur Semenanjung sahaja paling banyak ebek direkodkan, termasuk Dungun, Kuantan, Pekan dan Rompin. Namun, di perairan Kuala Pahang dan Karang Luas, Pekan sahaja yang paling banyak ebek melebihi 10 kg dinaikkan.哇他妈的 A 贝哦，卡住！是啊，金币那边 A 贝嘞，黄色的嘞 A 贝哦，他妈的！哇，好贝哦，好贝！
Ebek di perairan pekan ada musimnya. Biasanya, kumpulan ebek akan muncul pada awal tahun menjelang peredaran monsun. Namun, ebek yang muncul waktu ini biasanya jarang melebihi 7 kg. Musim ebek mega sebenarnya jatuh pada bulan Julai hingga Ogos, terutamanya menjelang musim angin tenggara. Semenjak kisah jigging ebek dihebohkan oleh VCD Ikan Terhandal Malaysia, teknik jigging menjadi semakin popular di pekan. Pemancing dari seluruh negara dan juga Singapura yang datang ke pekan semata-mata untuk jigging ebek dan kerapu pisang bertambah ramai. Memandangkan teknik ini semakin popular, Ricky selaku tekong generasi baru pekan bertekad untuk mereka bentuk sebuah bot khas untuk jigging dan melempar popper atas permintaan ramai. Bot sepanjang 27 kaki ini ditambah sebuah pelantar di atas enjinnya. Haluan botnya rata dan luas. Selain kabin pandu bot, bot ini direka tanpa bumbung dan tiada kerusi panjang. Ruangnya yang mencukupi sesuai untuk melempar popper atau jigging. Kita boleh bergerak dari haluan ke belakang bot atau sebaliknya apabila terkena ikan gergasi. Sememangnya, bot sewa pertama yang direka khas untuk teknik moden di negara ini. Akhir bulan Julai, tersebar berita ebek mega menyerang bot pancing pekan sehingga pemancing yang belum bersedia teruk dibulinya. Banyak yang putus atau rabut. Ikan terbesar berjaya ditumbangkan mencecah 12 kg. Kami terus pergi ke pekan setelah menerima panggilan sambil menguji bot baru Ricky. good 啦！嚟啦嚟啦！你 M 拖了啦 ，M 拖了。中嗎？中。OK 啦。Teknik jigging yang dicurigai sebelum ini kini telah diiktiraf sebagai teknik paling efektif untuk menjerat ebek sehingga lebih berkesan berbanding umpan hidup.
Ebek kapak yang merupakan spesies terhandal laut cetek jangan dipandang rendah. Set PE2 yang biasa digunakan di laut cetek akan menyeksakan si pemancing apabila terkena spesimen 10 kg. Set PE3 adalah pilihan yang lebih selamat dan berpatutan. Jika dibandingkan dengan geropoh yang sama famili, ebek boleh diibaratkan spesies yang lebih bersemangat kesukanan. Ia tidak akan berenang ke kawasan berhalangan apabila terkena pancing. Halangan yang ada cuma tali bubu yang bertabur. Yes. Oh. Thoát掉！你唔係啊嘛？我做嘢你就脱掉。Mengikut pengalaman jigging ebek selama ini, spesies yang berkumpulan ini lebih suka kepada persembahan jig yang lebih perlahan. Ini berlainan dengan spesies pemangsa lain yang lebih suka kepada jig yang bergerak pantas. Untuk mencapai kadar jigging yang lebih perlahan, saiz kekili dan nisbah gear memainkan peranan yang penting. Ôi, muốn có à? Con tổ.要去哪里？他们都没有下 anchor。哦，捉到好，哦，你捉到好。Meskipun kegunaan kekili yang lebih kecil dapat meningkatkan kadar sambaran, namun bila terkena ebek mega mungkin akan mengalami masalah tak cukup tali atau kelemahan daya mengarau. Akibatnya, masa pertarungan bertambah lama dan memenatkan si pemancing. Kegunaan kekili yang lebih besar memang dapat meningkatkan masa pertarungan, tetapi kadar sambaran mungkin merosot disebabkan gerakan jig yang agak laju.我講你攰咯，攰啊，手真係好攰啊！有斤兩啊，唔細條啊，頭一條我已經睇得出咗啊，兩根啲就已經睇得出咗。像的牙印我这个不见了。哦，开了，去喂它喝水，快点。OK 了，OK。睇下係咪爆咗嘴？爆咗嘴啊！半隻雞愛。我這個有分咗啊，有分啦啊！有分都不是。我撈一上嚟佢又衝翻落去。啊，有冇俾佢？你一生還是勾到尾巴的就 K 不了。係咯。哎，昨天我釣一條4K 咯，個尾巴快到啦。啊，上嚟啦！哦，我諗住隻黃嘴喎，呢隻黃嘴做咩收？好啦好啦，綁住嘅，綁住嘅。
好大片喎！ GT 啊，airbag 嚟啊！得到咗啊？執到咗啦。嚟重邊皮照。拉不上。哎，那个钢条按被拉啊！我拉你个尾巴。醒先，講醒先。頂住先，頂住先。公里咩？最 airbag。先收你。
是他的不了，不是别人的。看我不知道哦。哇，大只哦！Jika kita cuba menentukan sifat pemakanan ebek mengikut maklumat di tangan, dipercayai spesies ini mempunyai sifat yang amat berbeza dengan spesies pemangsa lain. Diet utama ebek mungkin bukan ikan kecil yang bergerak pantas, tetapi udang dan ketam dalam golongan krustasi. Mulut mereka yang agak kecil Sejak sirip menembusi pasaran Indonesia, ia telah mendapat sambutan yang bagus. Lalu, bermulalah perhubungan antara bidang memancing Malaysia dan Indonesia. Pada awal tahun ini, kami dijemput oleh sebuah kelab memancing di Jakarta untuk memancing di Benua Ngen sambil berkongsi ilmu baru. Kedatangan kami disambut oleh pembaca setia sirip yang diketuai oleh Pak Tom, Pak Achmadi dan Pak Rilawan. Setelah berkenalan, barang-barang kami terus dipunggah ke atas kereta dan bermulalah perjalanan ke Benua Ngen yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa, kira-kira 200 km dari Jakarta.
bersemuka dengan ahli-ahli kelab yang lain. Pak Markus selaku ketua pengarang tabloid Mancing Mania juga turut serta dalam trip ini. Apalagi kalau untuk distribusi, untuk distributor, yang jadi problem ini kan ini nih, Bang ya. Ini yang suka dijiplak orang itu. Itu justru nggak apa masalah. Justru malah itu nama dia akan tinggi, akan ikut itu. Memang sengaja. Jadi kayak kalau saya sebagai seorang itu mediator, nggak masalah dijiplak di itu. Karena tetap ininya nggak hilang kan, editing segala macamnya masih ada di situ. Ya. Tapi yang akan lebih laku visi dijiplakannya 5.000 perak. Bisa diketahui sebelumnya, Pak? Itu kan penelitian riset dia itu kalau TNI Angkatan Laut itu kalau kita perhatikan Bot akan tiba di perairan Pulau Tinjil dan Pulau Deli cuma 2 jam perjalanan. Keliling pulau-pulau ini terdapat karang cetek di mana GT berkeliaran. Tidak jauh dari pulau tersebut terdapat spot berjurang dalam. Selain sesuai untuk trolling bersuji, ia juga adalah spot jigging air budak pada waktu malam. Ya, dari lu mana? Iya, saya. Jigging masih hijau di Indonesia. Pak Ashmadi selaku tuan punya bot pancing KM Robi serta sahabatnya sudah banyak menewaskan air budak di sini dengan jig. Yang terbesar ialah 37 kg. Namun, seperti di Malaysia bila teknik jigging baru diperkenalkan,
pemancing Indonesia juga berpendapat jigging hanya boleh dilakukan pada waktu malam. Dalam trip ini, mereka mengharapkan kami untuk membuktikan kepada mereka bahawa jigging waktu siang juga berhasil seperti waktu malam. Enggak, ada muncul. Bentar. Ayo. Mau ya?有呀。Hari pertama, angin barat melanda. Ombak besar menyusahkan aktiviti memancing. Ia juga menghalang kami ke ujung kulon yang didiami banyak ayah budak mereka. Yang lebih teruk, bila kami cuba memancing dengan menurunkan sauh. Mula-mula, sauh buatan kayu tradisional patah. Kemudian, sauh besi juga rosak akibat gelombang besar. Bagi membaiki sauh yang rosak, awak-awak berenang ke pulau berdekatan untuk mencari kayu yang sesuai. Tidak lama kemudian, mereka pulang dengan kayu yang dijumpai. Dalam masa tidak sampai setengah jam, sauh baru pun siap dibina. Hari keesokannya, ombak mulai keduh. Popping di Pulau Tinjil tidak membuahkan hasil. Tekong berpindah ke jurang dalam untuk mempraktikkan teknik jigging hanyut. Mungkin betul kata orang tempatan, ikan binuangen tidak suka jamah jig pada waktu siang. Setelah mencuba selama 2 jam, cuma seekor GT yang dinaikkan.
大杯啊，大杯啊，大杯啊！哎，就輸咗咯。啊，你聽我講意思。Pada waktu malam, apabila KM Robi berlabuh di lubuk Pulau Tinjil, ayah budak mula berkumpul di sekeliling bot dan menyerang jig yang kami hulurkan. Lubuk ini mungkin tempat cari makan ayah budak pada waktu malam. Keadaan yang sama juga berlaku di Spratly dan juga padang pancing ayah budak lain di merata dunia. Oh, angkat dulu pasang. Wah. Gimana?
siri ikan terhandal Malaysia. Impian pemancing tercapai. Saksikanlah episod seterusnya yang lebih mengancam.